Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam siri-siri video perkongsian saya berkenaan dengan buku Faham Faraid tulisan Ustaz Hilmi Hanis bahagian pertama. Okey, untuk makluman sahabat-sahabat semua yang mungkin baru tengok video saya, buku ini terbahagi pada dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Bahagian pertama berbicara berkenaan dengan pemahaman. Kemudian bahagian kedua melibatkan pengiraan. Jadi sebagai orang awam, setidak-tidaknya kita memahami secara asas berkenaan dengan faraid. Kemudian kalau kita nak lebih expand lagi pengetahuan kita, kita boleh terus kepada pengiraan. Sebab mempelajari ilmu faraid itu fardu kifayah, tetapi melaksanakannya adalah wajib. Jadi hari ini saya nak berkongsi semua dengan sahabat-sahabat semua berkenaan dengan penegahan pusaka ataupun kita panggil mawali'ul irs. Okay. Apa itu penegahan pusaka? Penegahan pusaka ialah penegahan kepada ahli waris daripada mewarisi harta pusaka si mati. Mereka tidak layak untuk menerima harta pusaka sama sekali. Contohnya, Ali meninggal dunia, kemudian Ahmad dia buat sesuatu yang boleh menghalang dia ataupun boleh yang menyebabkan dia tertegah daripada menerima harta pusaka Ali, maka secara automatik Ahmad tidak ada hak langsung. Okey. Jadi seseorang itu akan tertegah daripada menerima harta pusaka disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah berlainan agama, dan yang ketiga adalah hamba. Penegahan pusaka ini ada di dalam bab sebelum ini, iaitu berkenaan dengan syarat-syarat yang membolehkan waris menerima harta pusaka si mati. Syarat keempat iaitu dipastikan tidak ada tegahan yang menghalang waris ini daripada menerima harta pusaka Ali. Okey, jadi ustaz keluarkan tegahan tersebut. Syarat keempat itu ke dalam satu bab yang besar. Okey, sebab itu saya nampak buku ini sangat unik, sebab ustaz tak nak kita di dalam satu bab yang panjang kemudian melayuk-layuk sehingga kita hilang fokus. Jadi ustaz keluarkan bab tersebut mencipta satu bab yang besar. Ini pada pandangan saya lah mengapa saya rasa buku ini sangat unik. Okey, jadi pembunuhan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikutip daripada kitab Subuh Salam. Kata Nabi SAW, "Laisa lil qatili minal mirasi syai'un." Okey, sabda Nabi SAW bermaksud tiada bagi seseorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Seseorang yang menjadi ahli waris bagi orang yang dibunuhnya akan ditegah daripada menerima harta pusaka si mati. Okey, maksudnya Ahmad ni waris kepada Ali. Ahmad ni anak, maksudnya dia waris lah. Ahmad ini kalau dia melakukan pembunuhan, dia tertegah daripada mendapat harta pusaka Ali. Itu pertama. Yang kedua, dia juga tidak mempengaruhi bahagian dan tidak boleh menghalang ahli waris yang lain. Dia dianggap sebagai tidak pernah wujud di sisi syarak. Contohnya, okay, Ali mati meninggalkan, ini kalau Ahmad tidak membunuh, Ali mati meninggalkan Ahmad dan seorang isteri. Okay, nama dia Asriyah. Okay. Dalam keadaan macam ni, okay, Asriyah akan dapat 1/8, kemudian Ali akan dapat asobah. Itu dah keadaan biasa. Kemudian katakanlah Ahmad membunuh Ali, maksudnya secara automatik seolah-olah Ahmad ni tiada. Jadi isteri ni dia bukan 1/8 lagi, dia sudah jadi 1/4. Okey. Jadi walaupun Ahmad ada, Ahmad sebenarnya tidak mempengaruhi ataupun tidak mengurangkan hak maknya daripada 1/4 jadi 1/8. Tak. Jadi seolah-olah Ahmad ni tak ada. Seolah Ali meninggal dunia tanpa anak. So isteri dia akan dapat 1/4 lah. Itu pertama. Yang kedua, maksudnya dia juga tidak menghalang ahli waris lain. Katakanlah Ali waktu dia meninggal dunia, Ahmad ada, Asri ada, kemudian ada seorang cucu lelaki daripada Ahmad, nama dia Asri. Okey. Secara asasnya, kalau Ahmad ni tidak membunuh Ali, Asri ini terhalang oleh Ahmad sebab Ahmad anak kepada Ali. Okay. Jadi cucu tak ada hak lah sebab dia halang oleh anak ni. Tetapi apabila Ahmad ni membunuh Ali, secara automatik dia bukan sekadar tidak boleh mengurangkan hak mak dia,
tetapi dia juga tidak boleh menghalang cucu ni dapat. Jadi akhirnya kalau Ahmad ni bunuh Ali, Ali meninggal dunia, okey, harta pusaka hanya dibahagi kepada Asriyah, kemudian kepada Asri saja. Ali seolah-olah tidak wujud. Okey, itu maksud dia. Menurut mazhab Syafi'i, segala jenis pembunuhan akan menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka si mati. Semua jenis pembunuhan. Ustaz nyatakan 9 jenis pembunuhan berdasarkan mazhab Syafi'i dalam buku ini, buku surat 81 dan 82. Saya hanya cerita 5 saja sahabat-sahabat semua. 4 lagi sahabat-sahabat semua kalau nak tahu boleh rujuk buku surat 82 buku Faham Faraid Ustaz Hilmi Hanis ini. Okay, yang pertama, pembunuhan dengan niat, iaitu membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang biasanya boleh membunuh seperti mengelar leher dengan pisau. Yang kedua, pembunuh hampir sengaja, iaitu pembunuhan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak boleh membunuh seperti dengan memukul mangsa dengan kayu yang kecil dan dengan perlahan. Mangsa mati akibat kepukulan tersebut yang terkena pada bahagian yang boleh menyebabkan kematian. Yang ketiga, pembunuhan tanpa niat atau tidak sengaja, iaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa niat untuk membunuh seperti seseorang terlanggar anaknya menyebabkan anaknya meninggal dunia. Yang keempat, pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanak, berbalik, orang kurung upaya ataupun orang gila. Dan yang kelima, pembunuhan dilakukan dengan hak seperti abang membunuh adik sebab mempertahankan dirinya. Okey, 5 jenis pembunuhan tadi akan menghalang waris daripada mendapat harta pusaka tinggalan si mati. Kemudian halangan yang kedua ataupun tegahan yang kedua adalah berlainan agama. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk berlainan agama ni, sahabat-sahabat semua mencari buku ni, okay? Cuma saya timbulkan satu persoalan daripada topik kecil berkenaan dengan tegahan berlainan agama ni adalah, contohnya Ali meninggal dunia hanya ada Ahmad saja. Ahmad ni kita bayangkan adik dia, contohnya adik dia. Okay, Ali meninggal dunia, kemudian beberapa jam kemudian Ahmad murtad. Kita minta jauh lah sebab dia frust, mungkin Ali ni mati mengejut dan sebagainya. Akhirnya dia murtad. Adakah Ahmad ada hak pusaka terhadap Ali? Tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, boleh baca buku Faham Faraid buku surat 84, ada jawapannya. Okey. Dan yang terakhir adalah hamba. Okey, seseorang hamba tidak layak mewarisi harta pusaka dan juga tidak diwarisi berdasarkan ayat Quran surah An-Nahl ayat 75, kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Ibnu Majah. Okey, ada cerita detail berkenaan dengan hamba daripada muka surat 84, 85 dan 86. Jadi sahabat-sahabat semua, pentingnya kita mengetahui berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan faraid. Kemudian yang kedua, faraid ini tidak akan terlaksana tanpa pentadbiran. Itu kita kena jelas. Maksudnya, harta-harta yang melibatkan pentadbiran, contohnya tanah, kereta, rumah ataupun duit di bank, itu mesti ditadbir. Tidak boleh kita bahagi harta tersebut hanya selesai di meja makan pusaka. Tak selesai. Dia mesti berakhir di meja bicara tariqah atau bicara pusaka. Okay. Wallahualam. Okay, jika ada persoalan, sahabat-sahabat semua boleh tanya Ustaz Hilmi Hanis, Ustaz Husairi dan asatizah faraid lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.